Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, skim saraan perkhidmatan awam SSPA bakal dilaksanakan mulai tahun 2025 setelah proses kajian yang berkaitan seperti sesi libat urus, analisis permunian dapatan dan akhirnya melalui proses kelulusan pihak kerajaan. Pengarah Bahagian Pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Datuk Muhammad Saiful Ibrahim berkata, dalam usaha meningkatkan prestasi perkhidmatan awam, kerajaan melalui keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembaharuan Perkhidmatan Awam JKK PPA bilangan 2 tahun 2023 pada 7 Ogos 2023 telah bersetuju secara dasar untuk pelaksanaan kajian SSPA. Menurutnya, inisiatif pemantapan dan penambahbaikan aspek saraan sentiasa dilaksanakan oleh pihak JPA secara berterusan bagi memastikan perkhidmatan awam akan terus berdaya saing menerusi 3 skop utama iaitu pembangunan organisasi, kemampanan sistem saraan dan pengurusan bakat. Bagi memastikan no one left behind dalam kajian sistem saraan perkhidmatan awam, saya menyeru agar semua pejabat awam di negeri Sarawak, sama ada lantikan negeri atau persekutuan, dari semua skim perkhidmatan dan lapisan grade untuk sama-sama menyumbang idea dan pandangan dalam kajian ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam sesi libat urus kajian sistem saraan perkhidmatan awam bersama Penjahat Awam Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Changki, Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Premier Sarawak Datuk Ismail Muhammad Hanis dan Ketua-Ketua Jabatan. Datuk Muhammad Saiful menambah pihak JPA juga menyediakan saluran cadangan melalui pautan di laman kajian SSPA. Jelasnya sehingga 7 November lepas, jumlah cadangan yang telah diterima adalah sebanyak 103,764 yang melibatkan 42,036 responden. Pihak JPA akan menyiapkan laporan interim kajian ini dengan penekanan utama kepada kesaksamaan saraan terlebih dahulu pada akhir tahun 2023. Kerajaan Sarawak menjangkakan kajian skim saraan perkhidmatan awam SSPA memberi manfaat kepada penjawat awam Malaysia termasuk penjawat awam negeri ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah menyediakan platform khas dan mekanisme bagi memastikan kajian SSPA yang baru ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menurut terdapat keperluan untuk menyemak semula sistem saraan ini, memandangkan kajian terakhir sistem saraan secara menyeluruh dilaksanakan pada tahun 2002 sistem saraan Malaysia. Saya dipahamkan bahawa skop kajian yang terlibat ada 3 iaitu skop pertama penjawatan dan organisasi yang akan menyentuh perkara-perkara seperti struktur perkhidmatan dan skim perkhidmatan. Yang kedua skop gaji dan allowance yang menumpukan kepada struktur gaji, allowance dan juga kemudahan. Serta skop yang ketiga ialah pengurusan bakat, talent management yang meliputi perkara-perkara seperti prestasi dan kompetensi, kemajuan kejaya, ganjaran dan juga isu-isu tata tertib dan penamatan perkhidmatan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Premier Sarawak Datuk Ismail Muhammad Hanis semasa sesi libat urus skim saraan perkhidmatan awam SSPA di Kuching pada Jumaat. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menambah, beliau berharap pihak JPA dapat mengkaji perkara tersebut berdasarkan situasi. Dan sedikit perkongsian di mana beberapa perkara yang melibatkan kita di Sarawak ini ialah pertama sekali ialah kekurangan jawatan dalam skim-skim kecil seperti skim penerangan, pustakawan dan sains. Apabila dibincangkan mengenai jawatan khas untuk penyandang KUP, terdapat permasalahan dalam proses pemilihan dan penempatan di samping syarat-syarat perkhidmatan yang ketat yang kesemuanya menyulitkan proses pemilihan. Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah menandatangani satu memorandum persefahaman MOU bersama Malaysia Airlines di London. Delegasi dari Sarawak diketuai oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
Menurut beliau, MOU tersebut ditandatangani bertujuan untuk mempromosikan pelancongan antara United Kingdom dan Sarawak melalui kempen pelancongan yang mengetengahkan destinasi eko-pelancongan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media mengenai World Travel Market WTM di London baru-baru ini. Program tersebut telah diadakan di Excel Exhibition Centre, London bermula 6 hingga 8 November lalu. Dalam program sama, Dr. Sri Abdul Karim turut melancarkan Net Geo Traveller Sarawak 2024 di Pavilion Sarawak bagi mengetengahkan lagi keunikan alam semula jadi di Sarawak. Berita seterusnya, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK merupakan tulang belakang kepada sesebuah kampung untuk mencapai kemajuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Matu Danau, Datuk Paulus Palu Gombang berkata, agihan geran kepada JKKK setiap tahun harus digunakan secara berhemah. Jelas beliau, JKKK merupakan nadi penggerak kepada kemajuan dan pembangunan di dalam sesebuah kampung. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian penangguhan bengkel pemantapan dan taklimat pengurusan JKKK di Limbang pada Khamis. Datuk Paulus menambah, JKKK juga perlu mengadakan mesyuarat setiap tahun untuk membentangkan penyata kewangan, melaporkan aktiviti tahunan semasa mesyuarat dan membincangkan perkara-perkara yang berbangkit. Pelajar boleh menjadikan sukan sebagai satu kerjaya bukan sekadar permainan sahaja kerana bidang tersebut mampu menjadikan mereka bergelar atlet bertaraf profesional. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris berkata, tidak ramai yang sedar bahawa sukan juga boleh menjamin masa depan cerah dengan syarat ia harus dilakukan dengan betul dan penuh keyakinan. Beliau berkata demikian dalam majlis penangguhan kejohanan sukan tahunan kali ke-65 Sekolah Kebangsaan SK Terasi Simunjan pada Khamis. Sejurus selepas itu, aula serta rombongan melakukan simbolik dengan menyepak bola untuk kejohanan tersebut dan simbolik memotong rebon bagi merasmikan Pasaria SK Terasi. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan sesi libat urus kajian sistem seraan perkhidmatan awam bersama Penjabat Awam Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.